Letupan kuat memecah kesunyian petang pada hari Isnin itu. Kemudian disusuli beberapa letupan lagi berpunca daripada kawasan perindustrian itu. Sebuah kilang bunga api di Sungai Buloh telah meletup. Lebih daripada 200 kediaman di sekitar kawasan itu mengalami kerosakan berpunca dari letupan tersebut. 26 nyawa terkorban dan 83 orang cedera akibat daripada kejadian itu. 8 jentera bomba dikerahkan ke tempat kejadian dan 14 ambulan digunakan bagi menghantar mangsa ke hospital. Operasi pemadaman kebakaran perlahan kerana masih ada simpanan mercun dan bunga api yang belum meletup dan tersimpan di kawasan itu. Operasi pada hari ketiga lebih perlahan kerana hujan lebat pada hari itu menyebabkan reaksi kimia daripada bahan pembuatan bunga api yang masih berada dalam tempat simpanan tercetus. Akibatnya, lebih daripada 50 anggota mengalami sesak nafas, bengkak dan kegatalan pada kulit dan hidung akibat terdedah kepada udara yang telah tercemar di kawasan itu. Anggota bomba terlibat pada masa ini tidak dilengkapi dengan peralatan pernafasan. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada tahun 1991, terjadinya satu peristiwa yang cukup kelam dalam sejarah Malaysia, yakni Hiroshima Sungai Buloh. Apa punca kejadian ini? Menurut Vena Babulai, letupan berpunca daripada bahan kimia yang tertumpah menyebabkan percikan api dan merebak ke kawasan Keropok Kantin yang berada dekat dengan kawasan kimia itu tumpah. Dan setelah itu, punca kemalangan itu terjadi kerana sesi uji kaji produk baru berdekatan dengan kawasan simpanan bunga api dan mercun. Seorang pekerja dikatakan telah menguji kualiti bunga api yang dihasilkan dalam kawasan simpanan bunga api yang telah siap. Kesan daripada kejadian ini adalah penguatkuasaan Akta 514 Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerja di Gubal digazetkan pada 25 Februari 1994. Akta yang mempunyai 15 bahagian, 67 seksyen dan 13 jadual. Berbeza dengan Akta Kilang dan Jentera 1967 sebelum insiden Bright Sparkler, Akta OSHA lebih menjaga keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja. Akta Kilang dan Jentera lebih kepada jentera dan kawasan simpanan sektor industri. Akta OSHA adalah tertakluk kepada semua tempat kerja, kecuali di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar, kapal yang tidak berlabuh, ketenteraan, seluruh kawasan kem ketenteraan. Dua kawasan ini tertakluk kepada Akta Berlainan dan tentera adalah di bawah pengurusan tentera. Akta ini mempunyai 3 prinsip utama yang dijadikan asas pengubalan, iaitu peraturan kendiri. Contohnya, majikan mesti mempunyai sistem yang baik dalam pengurusan polisi keselamatan, prosedur dalam pengurusan keselamatan. 2. Rundingan. Majikan dan pekerja mempunyai pintu rundingan untuk setiap hal di tempat kerja. 3. Kerjasama antara pekerja. Kerjasama majikan untuk menyediakan tempat kerja yang selamat. Kerjasama pejaga pekerja untuk menjadikan tempat kerja itu selamat. Asas yang kedua adalah tertubuhnya unit hazmat. Pada 29 Oktober 1992 dengan persetujuan Jemaah Menteri, ekoran tragedi letupan kilang bunga api Bright Sparklers di Sungai Buloh ataupun orang panggil tragedi Hiroshima Sungai Buloh, unit hazmat telah ditubuhkan. Seramai 2,000 orang pegawai telah diberi latihan khusus berhubung Hazmat Incident Command System. Pulau Pinang merupakan pusat kecemerlangan unit hazmat di Jabatan Bomba dan Penyelamat. Jenis pakaian hazmat team yang pertama adalah tahap A, melibatkan sebarang tumpahan bahan kimia berbahaya. Tahap B, peranan membersihkan ataupun nyah cemar anggota bertugas daripada sebarang pencemaran bahaya. Tahap C, dikenali sebagai suit traffic jika kes melibatkan bahan radioaktif dan radiasi. Tahap D, dikenali sebagai bunker gear. Setiap anggota bomba wajib memakai pakaian ini semasa tugasan memadam kebakaran. Tahap E, chemical, biological, radiological, nuclear expose dipakai ketika menangani ancaman bahan kimia, biologi, radiologi, benda tu, nuklear dan letupan dalam peperangan. Okey. Kesan yang ketiga, pengharaman aktiviti industri mercun dan bunga api.
Aktiviti memproses bunga api dan mercun diharamkan secara total selepas kejadian ini. Penggunaan untuk bunga api masih dibenarkan tapi secara terkawal. Pada tahun 2006, pemilik syarikat Bright Sparkler Sdn Bhd telah membayar ganti rugi kepada mangsa dan keluarga yang terlibat dalam insiden ini. Syarikat ini juga didakwa atas kesalahan melanggar peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera pada tahun 1967. Oh ya, kenapa nama dia Hiroshima Sungai Buloh? Kerana kesan kerosakan infrastruktur di Sungai Buloh tu dimiripkan seperti kesan kerosakan infrastruktur di Hiroshima pada tahun 1945.